Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan membentangkan tajuk riba dan kategorinya dalam muamalah Islam. Yang pertama ialah konsep riba. Riba ialah satu akad dan perjanjian tambahan bagi sesuatu pertukaran barang atau nilai tertentu dengan sebab tangguh sama ada tidak diketahui persamaannya di segi syarat ketika akad atau diketahui persamaannya waktu akad, dan sama ada menangguhkan kedua tukaran itu atau salah satunya. Hukum riba pula adalah haram. Dalilnya ialah wa akhzihimur riba wa qad anuhu anhu. Maksudnya, dan juga disebabkan oleh mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Baiklah, riba ad-duyun. Riba ini adalah riba yang muncul daripada hutang. Ia merupakan lebihan yang terhasil disebabkan tempoh. Sebagai contoh, Ahmad ingin meminjam RM1,000 daripada Muhammad, tetapi Muhammad menetapkan syarat bahawa Ahmad wajib membayar semula hutang tersebut sebanyak RM1,200 dan lebihan RM200 merupakan riba ad-duyun. Riba ad-duyun terbagi kepada dua, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Riba al-qardu iaitu sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman. Ia dikenakan oleh pemberi pinjam kepada yang meminjam. Sebagai contoh, Ahmad ingin meminjam RM1,000 daripada Muhammad, tetapi Muhammad menetapkan syarat bahawa Ahmad wajib membayar semula hutang tersebut sebanyak RM1,200. Lebihan RM200 merupakan riba ad-duyun jenis al-qardu. Seterusnya, riba al-jahiliyah ialah merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar pada tempoh yang telah dipersetujui. Sebagai contoh, Muhammad bersetuju memberi pinjaman kepada Ahmad sebanyak RM500 dan dikendaki membayar kembali 1 bulan dari sekarang. Tetapi sekiranya Ahmad gagal membayar hutang Muhammad sebelum atau pada 1 bulan yang telah ditetapkan, maka Ahmad dikendaki membayar pada Muhammad sebanyak RM600. Lebihan sebanyak 100 merupakan riba ad-duyun jenis al-jahiliyah. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian riba yang kedua, iaitu riba al-buyu'. Riba al-buyu' ini merupakan riba yang muncul daripada jual beli barang ribawi. Jadi riba ini terjadi apabila suatu barang ribawi itu tidak sama dari segi berat, kuantiti ataupun pertukaran barang itu dibuat secara tangguh. Jadi riba al-buyu' ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah riba an-nasab. Riba an-nasab ini merupakan jual beli ataupun pertukaran dua barang ribawi yang sama jenis di mana pertukaran itu dibuat secara tangguh. Contohnya, A beli emas 6 gram dengan harga RM1,000 secara tangguh. Di mana A ambil emas hari ini tetapi dia akan bayar minggu depan. Jadi ini merupakan contoh berlakunya riba an-nasab. Riba al-fad merupakan jual beli atau pertukaran antara dua barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat jika dijual dengan timbang, atau kuantiti jika dijual secara bilangan kuantiti. Contohnya, menukar 10 gram emas jenis 916 dengan 12 gram emas jenis kualiti 750. Seterusnya, riba al-yadi pula riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam masa akad dan perjanjian itu. Riba al-yadi juga ialah riba jual beli dengan tambahan tetapi dengan jenis yang lain. Contohnya, jual beli gandum dengan bali. Jadi setakat itulah pembentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.